My Fund Action ni pada mulanya nama kami Yayasan Dana Kebajikan Muslim Malaysia, YDKMM. Kami ditubuhkan pada tahun 2014 di daftar bawah ROS. Selepas itu sampai sekarang dan kami menukar rebrandingkan nama kita kepada My Fund Action. Fokus My Fund Action ataupun dahulunya dikenali sebagai YDKMM adalah untuk pembangunan belia. My Fund Action ni kalau kita dengar secara roughly dia dah macam rasa macam seronok. My Fund Action ni seronok dan sangat ceria dan datang daripada youth punya background. Tapi sebenarnya kita nak ada view macam tu, tetapi yang kita cuba maksudkan adalah My Fund Action tu kita punya base dekat Malaysia, which is MY. Fund itu adalah dana, action adalah perbuatan lah. Jadi kita nak menggunakan dana yang kita ada dengan perbuatan yang dibuat oleh belia-belia yang kita develop bawah My Fund Action ni untuk beri impact kepada community. Jadi sebenarnya misi My Fund Action ni adalah untuk memupuk pemimpin yang holistik daripada semua bidang untuk membantu lebih ramai orang lagi. For the best future. Itu adalah tagline My Fund Action, di mana kami nak menjadi platform yang terbaik untuk pemuda dan melatih mereka untuk menjadi pemimpin yang terbaik untuk masa depan. Kami percaya bahawa pemuda yang kami bimbing ini suatu hari nanti akan memberi impak yang besar kepada masyarakat di Malaysia dan dunia. Ada 3 aspek yang kami tekankan untuk membina belia ini. Yang pertama adalah daripada sudut kesukarelawanan, yang kedua adalah keusahawanan dan yang ketiga adalah akademik and cermanan. Apa yang dimaksudkan tentang kesukarelawanan? Kalau dalam My Fund Action ini terdapat lebih daripada 2,000 volunteers serata dunia di mana mereka ini terdiri daripada golongan belia yang memberi impak kepada komuniti masing-masing. Yang kedua adalah keusahawanan, di mana kami melatih mereka mempunyai mindset usahawan. Daripada My Fund Action sendiri terdiri pada beberapa buah syarikat yang diketuai oleh usahawan-usahawan muda. Kami melatih mereka supaya mereka mempunyai ciri-ciri social entrepreneurship, iaitu daripada keuntungan yang mereka dapat daripada bisnes yang mereka buat, percentage itu akan diberikan kepada My Fund Action supaya My Fund Action dapat melakukan projek kebajikan. Yang ketiga dan terakhir sekali adalah daripada aspek akademik yang cemerlang. Jadi apa yang kami buat adalah kami memastikan belia-belia di bawah My Fund Action ini dilengkapi dengan program mentoring dan program motivasi supaya mereka ini kekal cemerlang di dalam apa-apa kursus yang mereka ceburi. Itulah cara kami membimbing para pemuda yang berada di bawah My Fund Action. Saya mengajak semua entiti, sama ada NGO, corporate partners ataupun company ataupun individu di luar sana yang ingin bersama-sama menjayakan projek My Fund Action, just datang dan bagi tahu apa projek yang kita boleh kolaborasi secara bersama. Saya sangat mengalu-alukan dengan tangan terbuka untuk membangunkan belia supaya kita dapat membina masa depan dengan lebih baik. Ya betul dalam tempoh PKP ni agak mencabar bagi kami untuk melaksanakan operasi kami seperti biasa. Sebab ialah banyak SOP yang perlu dipatuhi dan dia bukan sekadar SOP. Sebenarnya kebajikan staff-staff ahli-ahli My Fund Action pun merupakan satu benda yang kami sangat-sangat concern bila mana berurusan dengan inilah isu COVID dan sebagainya. Adapun macam tu, alhamdulillah My Fund Action sebenarnya mendapat sokongan yang sangat luar biasa daripada badan-badan kelulusan kerajaan yang nak membenarkan kita keluar. Contohnya kita memang berurusan terus dengan PKOB tempatan untuk kemudiannya apply untuk kita melakukan aktiviti-aktiviti kita. Jadi memang kita akan hantar application macam biasa dan kita ada hubungan terus dengan pejabat daerah untuk kita maklumkan operasi yang sedang kita jalankan di tempat sekian-sekian. So mungkin itu yang pertama dari segi kita keluar ke masyarakat. Kita memang masih lagi keluar tapi tidaklah sebanyak dahulu mungkin, dan kita
dapatkan semua kelulusan dulu, sebab sekarang ni bahaya kan, ramai sangat keluar atas kapasiti yang berbeza. Jadi kita make sure kita ada paperwork yang jelas, membenarkan kita untuk melakukan, dan kemudian kita cuba hadkan sebanyak mungkin penglibatan daripada staff-staff kami ataupun ahli-ahli My Fund Action tu, untuk kemudiannya mengurangkan risiko sebarang jangkitan. How am I supposed to think about anything else? Mungkin saya bermula daripada penglibatan staff lah kot. Seawal penglibatan staff My Fund Action, staff kita yang saya bagi tahu tadi kurang lebih ada 50 lebih orang, 60 lebih orang di sini di HQ Shah Alam. Jadi untuk staff-staff kita ni, kita sekarang ni dengan dasar terbaru kita boleh masuk office balik dengan kapasiti 60% kalau tak silap saya. Jadi penyusunan pertama tu adalah dari segi staff ni dulu, yang mana kita susun staff yang hadir ni memang ada jadual mereka dan mereka datang ikut blok. Maksudnya tak ada pencampuran interdepartment. Contoh, kalau saya di public relation, perhubungan luar, saya cuma akan berada bersama tim perhubungan luar dan tak ada dengan tim lain. So itu pertama dari aspek mungkin staff-staff di office. Adapun yang kedua adalah staff yang mungkin mengurus bahagian operasi. Bahagian operasi ni ada dua lah. Yang pertama mungkin persediaan barangan, contohnya packing dan sebagainya. Jadi sebelum ni kita punya staff agak ramai untuk packing, untuk persediaan barang-barang bantuan untuk diberikan ke masyarakat. Sekarang kita kurangkan jumlah staff kita sebabkan kekangan SOP ni, dan tak cuma kita kurangkan, kita buka satu lagi warehouse. Jadi kita ada 2 warehouse berbeza untuk mengurus, supaya kita dapat keluarkan output jumlah yang sama, tapi jumlah yang mengurus tu, yang interact tu adalah lebih sikit. Jadi kita ada 2 different warehouse untuk bantuan kita. So itu yang pertamalah. Adapun yang kedua, dari sudut pemberian bantuan dan sebagainya, kami daripada side operasi memang menyusun SOP yang sangat ketat lah. Sebab kita kalau boleh nak meneruskan bantuan kepada masyarakat ni untuk jangka masa yang panjang. Jadi untuk melaksanakan benda tu, kita kena pastikan staff-staff dan ahli volunteer di My Fund Action ni selamat. Jadi kalau kami tu, antara SOP yang ketat adalah contoh setiap distribution kami tu jumlah orang yang terlibatnya makin sikit. Jadi setiap distribution tu akan dibahagikan. Jadi mungkin satu area ni cuma akan ada 2 orang. Masa yang diambil agak lama berbanding sebelum ni, sebab cuma 2 orang yang in charge pada satu-satu kawasan. Tapi insyaAllah benda tu something yang kita boleh kompromi untuk menjaga keselamatan staff kita. So itu dari segi penyusunan jadual. Dan dari segi PPE, personal protective punya equipment, benda tu memang kami bekalkan penuh sebenarnya untuk staff-staff. Jadi staff kita kalau keluar tu dah rupa frontliner dengan face shield, double masking tu something yang sangat-sangat perlulah kalau di side kami. And then ada distribution mengikut tempat, memang kita pakai full PPE termasuk glove dan juga sarung kasut dan sebagainya. Ada pun tempat-tempat yang mungkin zon-zon yang lebih okey, itu kita pakai PPE juga, tapi mungkin yang macam apron itu saja dengan gloves. So itulah mungkin cabaran dan SOP yang kita susun. To think about anything else. Kat mana kita tadi? So bercerita tentang accountability. Jadi pertama memang kami akan pastikan audit kami up to date lah. Kita cuba kita memang diaudit externally. Kita ada auditor, dan saya tak bercakap ni dari sudut pandang Malaysia saja. Setiap branch kita memang diaudit juga. Contoh di New Zealand, memang kita ada external auditor daripada Big Four yang audit kita di New Zealand, sama juga di branch-branch lain.
Jadi kita jagalah, kita cuba jaga dari segi ketelusan side tu. Dan kemudiannya report memang audit report tu satu lagi adalah impact report yang kita akan sediakan. Kita memang sediakan impact report ni setiap quarter. Maksudnya quarter tu apa yang telah kita jalankan, apa dana-dana yang telah kita gunakan dan apa impact, itu yang paling penting sebenarnya. Apa yang impact yang kita telah berikan kepada masyarakat yang menerima bantuan kita tu. Jadi benda ni memang kita dokumentkan dan kita bentangkan kepada mereka-mereka yang menyokong kita. Jadi contoh kita ada corporate partners, kita akan bentangkan report ni kepada corporate partners kita. Tak ada yang kita mungkin sembunyikan dan sebagainya. Kita cuba be as transparent as possible lah. How am I supposed to think about anything else? Rata-rata yang kami laksanakan sekarang, 100% yang kami terima tu pembahagian ni macam ni. InsyaAllah artikelnya available di website kami untuk pembacaan yang lebih lanjut kalau ada yang nak tahu in detail. Tapi 70% daripada dana yang dikumpulkan tu, dana yang kami terima, pastinya kami akan channelkan kepada program-program tertentu. Jadi contoh bantuannya adalah untuk asnaf ni mendapat makanan asas, maka 70% daripada dana terkumpul memang akan pergi ke situ. Itu yang pertama lah. Adapun 20% yang lebih itu, 20% kami gunakan untuk mendapatkan dana untuk projek-projek itu secara berterusan. Jadi apa yang kita find out adalah contohnya RM10 kita dapat, RM7 akan digunakan untuk beli makanan dan bagi kepada orang susah. RM2 ni akan dimasukkan semula dalam usaha untuk mendapatkan lagi RM10. Jadi setiap RM2 akan dapatkan RM10 lagi untuk kita bagi bantuan lagi kepada masyarakat. Dan operating expenditure kami di MyFund Action setakat ni adalah at 10%. Baru tahun lepas kita operating expenditure kita pada 12%. Tahun ni dia hover di antara 8% hingga 10%. Tapi target kami by the end of next year insyaAllah kami nak hit cuma 4% lah. 4% saja. Yang selebihnya kita nak gunakan di mana yang ia sepatutnya digunakan. How am I supposed to think about anything else? Okay. So antara cabaran paling besar lah pada saya sepanjang terlibat dengan MyFund Action yang saya personally mungkin rasai adalah macam saya perkenalkan tadi, kami ni NGO yang fokusnya kepada youth development. Setiap individu di bawah MyFund Action, 90% daripada ahli kami itu, staff kami itu berusia antara 25 hingga 35 tahun. Jadi bila kita bawa pemuda-pemuda ni kemudiannya berurusan dengan masyarakat, berurusan dengan badan-badan mungkin yang berkuasa. Jadi mungkin sebagai youth ni, sebagai pemuda ni, banyak yang perlu kita buktikan. Sebab kebanyakan orang akan melihat kita sebagai pemuda-pemudi yang mungkin banyak lagi perlu kita pelajari. Kita akui di MyFund Action insyaAllah masih lagi banyak yang perlu dan boleh kami improve, dan in fact sedang kami improve. Dan mungkin itu salah satu cabaran lah di awal-awal penglibatan saya, cabaran untuk macam mana kita menunjukkan tampilan yang MyFund Action ni mampu berdaya saing. MyFund Action ni mampu memberi impact kepada masyarakat. So pada saya itu mungkin cabaran terbesar kot, bila mana saya bertemu dengan corporate, bila mana kita bertemu dengan badan-badan kerajaan untuk menampilkan MyFund Action ni. Dan pada masa yang sama mengekalkan pembinaan pemuda punya fokus. Macam mana kita overcome? Pada saya, it's about professionalism. If we can show that we have professionalism, kalau kita ni boleh tunjuk yang kita ni mampu berfikiran rasional, mampu menyusun gerak kerja dengan kemas dan profesional, mampu menghasilkan reporting yang menyenangkan masyarakat dan juga collaborator, pada saya itu merupakan starting point yang sangat-sangat bagus untuk sesebuah NGO, terutama
yang ramainya itu adalah pemuda, untuk kemudiannya menunjukkan yang kami serius dalam nak membantu pemuda, kami serius dalam nak membantu masyarakat. So itu mungkin cabaran yang paling besar. Terima kasih banyak saya belajar hari ini. Sebenarnya saya pun terasa rugi juga. Waktu saya universiti dulu tak pernah dengar. Dan sebab saya masa dah start kerja ni ada dah dulu sebelum kahwin. Ada buat berapa dengan kawan-kawan kan. Cuma saya rasa konsep My Foundation ni sangat bagus. Terima kasih banyak. Alright. Waalaikumsalam warahmatullahi